Video ini tentang kisah ketukan pintu yang terjadi pada keluarga saya. Selamat pada semua. Malam ni kita berjumpa kembali dalam edisi misteri. Malam ni saya nak buat video pasal misteri ketukan pintu, tapi bukan yang berlaku di Sabak Bernam dan seluruh Malaysia, tapi kes ketukan pintu yang berlaku pada keluarga saya. Okey, kes ketukan pintu ni berlaku ataupun senang cerita mula viral di Sabak Bernam pada bulan November yang lalu. Kes ni dia merebak sehingga ke seluruh Malaysia, senang cerita, sehingga yang saya dengar yang berlaku di Kuching dan Bintulu, Sarawak. Dan ada yang terserempak dengan entiti yang mengerikan semasa bunyi ketukan tu berlaku. Tapi bukan itu yang saya nak ceritakan pada malam ni. Yang saya nak ceritakan pada malam ni adalah kes ketukan pintu yang berlaku pada keluarga saya. Dan kes ni berlaku pada tahun 2018, kiranya pada bulan November kalau tak silap saya lah, ataupun bulan Disember, saya dah tak ingat. Ianya bermula selepas keluarga saya pindah ke rumah baru, rumah yang dibina di atas tanah pusaka. Dan rumah yang baru tu terletaknya berdekatan ataupun berhadapan dengan rumah nenek saya. Nenek saya pun dah meninggal. Yang tinggal dekat situ hanya pakcik dan makcik saya lah. Dan kes ni bermula selepas ayah saya dia bersara. Lepas tu kami sekeluarga pindah ke rumah baru yang sudah pun siap. Dan kejadian tu bermula bila tengah malam pada lebih kurang pada pukul 2 pagi lebih kurang, keluarga saya terdengar bunyi ketukan yang datangnya arah daripada pintu hadapan, pintu besar. Dan kadang-kadang bunyi ketukan tu berlaku di luar dinding rumah, dinding konkrit. Bila tengah malam bunyi ketukan tu dia berpindah randah, dia beralih-alih. Dan kadang-kadang pada malam-malam yang seterusnya bunyi ketukan tu berlaku di dapur rumah family saya, di pintu dapur rumah family saya. Sehingga kan kadang-kala berlaku apa yang dipanggil sebagai poltergeist, di mana meja dapur rumah family saya tiba-tiba bergerak dengan sendiri dengan sangat laju dan melanggar dinding dapur rumah saya. Seolahnya ada orang yang menolak meja makan dengan sangat kasar, macam tu. Sehinggalah pada suatu malam pada pukul 4 pagi lebih kurang, time tu kakak saya nombor 2 dia baru keluar daripada toilet. Dan toilet terletak di bahagian dapur lah. Bila dia keluar daripada pintu toilet, dia terdengar bunyi ketukan dari arah pintu dapur. So dia pun pergi ke arah pintu dapur, dan tanpa berfikir panjang dia pun pergi buka pintu. Dan dia intai buka pintu sikit lah, dan dia intai daripada luar. Dan apa yang dia nampak? Dia nampak sosok budak kecil, budak perempuan, badan dia dalam lingkungan umur 10 ataupun 11 tahun,
memakai gaun merah yang kembang dan melompat-lompat seperti pocong di depan mata dia. Itu baru part 1 Itu baru mukadimah. Tapi belum lagi part 2. Belum lagi masuk part 2 yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Kebiasaannya bila berlaku gangguan sebegini, bila bunyi ketukan berlaku dan bila buka pintu tak ada sesiapa dekat luar, dan bila tutup pintu balik dan masuk dalam rumah balik, so perkara yang lebih kurang sama berlaku apabila berlakunya aktiviti poltergeist di dalam rumah. Mungkin selepas penghuni membuka pintu dan benda tu masuk dalam rumah, dan itu permulaan pada berlaku aktiviti poltergeist di dalam rumah seperti yang saya cerita tadi, yang berlaku dekat dapur rumah family saya. Dan perkara yang lebih kurang macam tu berlaku, apa yang saya baca lah. Dan benda yang sebegini sebenarnya sangat berbahaya dan boleh berlaku insiden kecederaan, di mana aktiviti poltergeist ni sebenarnya dia susah nak dibendung, melainkan kalau kata kita panggil orang yang pandai berubat ataupun ustaz untuk menghalau benda tu. Dan ada di antara yang saya baca yang berlaku bila diorang ternampak ada penampakan di luar pintu, bukannya dekat pintu tapi di pohon, contohnya pokok pisang, pokok besar dekat luar rumah. Dan entiti tu saya sempat tengok dekat TikTok. Dekat TikTok saya sempat tengok entiti tu macam muka memang mengerikan lah, senang cerita. Tapi saya tak sempat nak upload dekat sini sebab akaun TikTok ada dekat handphone. So saya buat video ni dekat PC, so agak susah untuk saya nak buat sebenarnya. Agak susah untuk upload ke PC lah, senang cerita. Okey, kita berbalik semula kepada kejadian yang berlaku dekat rumah family saya, di mana yang seperti yang saya ceritakan tadi, bila kakak saya buka pintu, dia ternampak ada entiti yang menyerupai budak kecil perempuan yang kira-kira dalam umur lingkungan 11 tahun, memakai gaun merah kembang dan melompat-lompat di depan pintu. Okey, kali ni saya nak cerita pula pasal benda yang berlaku selepasnya. Pada keesokan harinya, adik saya bila dia buka pintu dapur, dia ternampak ada seekor kucing yang tak tahu daripada mana, yang berbulu hitam dan putih, sedang mengiau meminta makanan. So adik saya pun bagilah makanan, bagilah nasi lebihan yang semalam. So letak lausa sikit, so bagi dia makan sebab kesian kan. Jadi lepas daripada tu, adik saya dan kakak saya dia pergi cari siapa tuan punya kucing ni. Yang jadinya sangat pelik sebab tanah yang di sekeliling rumah keluarga saya ni sebenarnya tanah persendirian, tanah pusaka, tanah persendirian. So ada jiran pun, jiran tu daripada saudara mara lah. Rumah pun tak banyak, kira dalam 4 biji rumah lebih kurang. So tanya semua dekat situ, yang tinggal dekat situ, tak ada seorang pun yang mengaku bahawa kucing tu adalah kucing dia orang, termasuk makcik saya. Okay, lepas tu yang menjadi sangat pelik sebenarnya, siang dia ada, kucing tu ada, tapi pada sebelah malamnya, ataupun senang cerita, lepas waktu senja, kucing tu tak nampak, hilang. Okay. Bila malamnya berlaku lagi ketukan pintu, dan sama juga bila buka tak ada sesiapa dekat luar. Jadi kita orang pun dah lali. Pada besoknya
datang balik kucing tu minta makanan, dan samalah kita orang pun bagi makan. Tapi bukannya yang bermakna kita orang bela kucing tu, tak. Kita orang just bagi makan sebab kesian kat kucing tu, dan kita orang mula beli makanan kucing lah untuk bagi dia makan. Tapi kucing tu tak boleh masuk dalam rumah sebab ada ahli keluarga saya yang ada yang allergic dengan kucing dan ada yang tak suka dengan kucing. Tapi bukan bermakna dia orang benci kucing, tak. Boleh bagi makan, cuma kucing tu tak boleh masuk lah. Macam tu. Dan dipendekkan cerita, di rumah nenek saya ada majlis kenduri doa selamat lah. So bila majlis doa kenduri doa selamat, so adalah upacara berdoa bersemayang lah, senang cerita. Jadi adik saya yang lelaki, dia berasa suspicious dengan kucing tu. Yelah, sebab siang ada, malam tak ada. Malam hilang entah ke mana, kita orang cari tak jumpa, dan siangnya muncul pula. Macam tu. So adik saya pun mengambil keputusan untuk mendukung kucing tu, nak bawa ke rumah nenek saya. Dan pada masa tu upacara berdoa, upacara semayang berlaku dekat rumah nenek saya, sedang berlangsung. Jadi bila adik saya dukung kucing tu berjalan kaki nak menuju ke rumah nenek saya, kucing tu dia semakin meronta. Dia meronta, dia tak nak naik ke rumah nenek saya. Dan bila semakin dekat ke arah rumah nenek saya dan dekat-dekat nak sampai ke tangga rumah nenek saya, tiba-tiba kucing tu dia meronta kuat sampai dia mencakar lengan adik saya. Dia cakar macam tak sempat nak cakar kuat lah, sebab adik saya dia sempat mengelak, sempat lepas kucing tu. So kucing tu pun lari sekencang-kencang, lari masuk ke kawasan hutan. Bila benda tu berlaku, so satu family saya jadi macam pelik, dan mungkin diorang terfikir benda yang diorang fikir mungkin kucing tu bukannya kucing yang sebenar. Sampai ada yang berfikir macam tu. Dan dipendekkan cerita, nak dijadikan cerita, malam kemuncaknya pada waktu tengah malam, dalam pukul 3 pagi lebih kurang, saya pun dah tak ingat, kejadian ketukan pintu berlaku sekali lagi. Tapi kali ini berlaku di depan pintu besar, pintu depan rumah saya. Sebelum saya nak cerita lebih lanjut lagi, saya nak cerita pasal struktur rumah keluarga saya lah. Okey, pintu besar, pintu hadapan di depan rumah saya, di sebelahnya adalah bilik tidur saya. Bilik tidur saya dengan adik saya yang lelaki ni lah. Dan bilik tidur tu dia ada satu tingkap, dan tingkap tu bila dibuka, bila kepala kita mengeluarkan kepala ke luar dan kita jenguk ke sebelah kiri, kita boleh nampak secara direct pintu besar hadapan rumah saya lah. Okey, nak dijadikan cerita, bila berlaku bunyi ketukan tu sekali lagi pada lingkungan pukul 3 pagi lebih kurang macam tu, jadi adik saya buka tingkap, buka sikit tingkap, lepas tu dia pergi intai dekat luar ke arah sebelah kiri dia. Alangkah terkejutnya bila dia nampak, korang tahu dia nampak apa? Dia nampak kucing yang muncul pada siang hari tu, yang bertumpuk hitam putih tu, dia berdiri betul-betul rapat depan pintu besar rumah saya, rumah keluarga saya. Dia berdiri, dia bukan berdiri, dia duduk. Dia dalam posisi duduk, dan kepala dia, muka dia menghala ke depan pintu. Dia bukannya duduk dekat jauh sikit pada pintu, memang dia duduk memang betul-betul rapat, sehingga jarak muka dia
ke arah daun pintu, paling pun lebih kurang dalam 2 inci, lebih kurang macam tu lah, 2 inci ataupun 1 inci. Memang sangat rapat. Masa tu bunyi ketukan tu masih berlangsung lagi. Itu momen yang paling menakutkan pada adik saya. Begitulah kisah ketukan pintu yang berlaku pada rumah keluarga saya. Tapi yang saya peliknya, bila pergi cek dekat orang yang pandai berubat lah, pergi cek kawasan rumah keluarga saya, dan dia menyatakan bahawa benda tu sebenarnya adalah penunggu di tanah kawasan tu. Tapi saya pelik, kenapa? Sebabnya tanah tu adalah tanah peninggalan nenek saya, dan tanah tu sebenarnya asalnya diwariskan oleh moyang saya. Moyang saya dah wariskan tanah tu kepada nenek saya, dan bila nenek saya dah meninggal pada 2012 macam tu, so dia wasiatkan tanah tu kepada ayah saya lah. So kita orang tahulah sejarah tanah tu, dan setahu kami tak ada pun sejarah kelam yang berlaku pada kawasan tu. Itu yang peliknya, tiba-tiba ada penunggu kan. Tapi mungkin lah, saya rasa mungkin sebab di sebelah daripada rumah keluarga saya yang kini menjadi tanah keluarga saya lah, sebelah tu sebenarnya dulunya kebun koko, dan di kawasan kebun koko tu ada satu tandas luar, tandas lama-lama dulu lah, sekarang ni dah roboh lah rasanya. Dan di belakang tapak tandas tu ada pohon buluh. Pohon buluh ni sebenarnya sangat seram, sangat keras lah. Itu yang saya percaya. Tapi setahu saya, pohon buluh tu jaraknya nak pergi ke rumah keluarga saya lebih kurang dalam 100 meter lah lebih kurang. Tapi bila orang pergi tengok kawasan tu, dicek kawasan tu, dia kata itu bukan penunggu daripada kawasan pohon buluh tu, tapi sebenarnya penunggu daripada kawasan rumah keluarga saya. Pun pelik lah, kenapa boleh jadi macam tu. Dan yang baru-baru ni berlaku, mak saya ada bagi tahu saya lah, baru-baru ni berlaku keluarga saya, especially makcik saya, iaitu adik bongsu pada ayah saya, dia terdengar pada malam tu, dia terdengar bunyi tangisan dan bunyi ketawa datang daripada arah kawasan kebun koko tu lah. Bunyi tu sangat kuat. Masa tu makcik saya belum tidur lagi, so dia terdengar bunyi tangisan seorang wanita lah macam tu. Lepas tu diselangi dengan bunyi ketawa, bunyi mengilai. Bunyi mengilai. So pada malam tu juga, adik lelaki saya biasalah belum tidur lagi. Pada pukul 2 pagi dia terdengar bunyi mengilai daripada arah situ, dia bunyi mengilai. Dan pada pukul 4 pagi, ayah saya terdengar ayam peliharaannya, yang reban ayamnya terletak di sebelah bahagian beranda pintu besar, riuh. Bunyi ayam tu sangat riuh dekat berebak ayam lah. So ayah saya memberanikan diri, bawa parang dengan lampu suluh, dia pergi ke reban ayam tu, tinjau apa yang berlaku. Kot-kot kalau kata ada biawak ke ular ke, sebabnya di hadapan pintu rumah keluarga saya, kalau kata buka pintu besar depan, depan tu nampak sawah padi, bekas sawah padi lah. Dia sawah padi tu dah lama tak
tak diusahakan sebab sawah padi tu sekarang ni dah jadi milik tanah keluarga saya lah. So sawah padi tu biasalah, kalau kata tak diurus apa semua, kawasan sawah padi tu jadi kawasan pembiakan ular. Memang ada berlaku jugalah ular masuk dalam rumah. Ular tedung pula tu, ular tedung ada, ular sawa ada, sampai masuk rumah pernah berlaku tu. Okay, berbalik pada kisah tu tadi, bila ayah saya pergi Suluh, tak ada apa yang berlaku, tapi dia ada juga terdengar bunyi hilayan daripada arah luar, dan macam itulah kisahnya. Kawasan tu memang agak keras, so keluarga saya pun dah lali sebenarnya, dah lali dah. Dan sekarang ni tak tahulah ada berlaku lagi ke tak. Dan kejadian yang paling last berlaku, yang seperti yang saya cerita last tadi, ianya berlaku beberapa hari lepas, kiranya daripada, kalau tak silap, hari Isnin kan, saya selepas. Macam tu lah kisahnya. So itulah kisahnya, kejadian ketukan pintu dan kejadian bunyi tangisan dan hilayan yang berlaku pada kawasan tanah keluarga saya. So semoga anda semua terhibur dengan kisah yang saya ceritakan tadi. Tapi perlu diingat, cerita yang saya ceritakan tadi bukannya cerita rekaan ya, tapi cerita yang benar-benar berlaku, dan saya tak pernah tokok tambah pun cerita ni yang saya ceritakan tadi. Malahan saya ada cut beberapa scene yang berlaku pada cerita saya lah, yang ada yang saya tak ceritakan secara lebih detail, sebab atas beberapa isu. So begitulah kisah yang berlaku, kisah ketukan pintu yang berlaku di seluruh Malaysia pada ketika ini. Dan kejadian tu sebenarnya bukan kejadian baru, bukan sahaja kejadian tu berlaku pada keluarga saya start daripada 2018 yang lalu. Bukan itu saja, malahan ada sebenarnya kejadian yang berlaku, kejadian ketukan pintu yang berlaku di mana-mana tempat yang lain di Malaysia ni lah. Cumanya dia tak diviralkan seperti yang diviralkan di Sabak Bernam, yang berlaku di Sabak Bernam baru-baru ni. Dan yang paling last pun yang saya dengar pun berlaku dekat Kuching, Sarawak. Ada, bukan setakat kat situ. Tapi saya pelik bila sekali dah kejadian ketukan pintu tu berlaku, so benda tu jadi macam musim ketuk pintu. Bila cek, bukannya penjenayah, bukannya orang nak buat prank, tapi benda tu berlaku kiranya daripada geng-geng syaitan, geng-geng jin, geng-geng iblis semua. Dan saya belum lagi nak cerita pasal apa yang berlaku pada rumah saya sejak akhir-akhir ni lah. Saya ada masa ni saya akan cerita, sebab kalau kata saya cerita kat sini kan jadi macam makin panjang pula video saya pula. Okay, so itu saja video saya untuk malam ni. Sebelum akhiri video ni, ingin saya menyeru kepada semua viewers dan para subscriber untuk like video ni dan share, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cloudy Heart. Sehingga bertemu lagi pada masa yang akan datang. Bye.